Jadi apa beza color correction dengan color grading? Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, pada video kali ini kita akan ambil tahu sedikit tentang apa itu color correction dan apa itu color grading dalam kita edit video. Okey, saya tahu ramai terutama sekali yang beginners. Okey, jangan risau saya tak katakan benda ni salah. Saya sendiri dulu pun tak tahu benda ni. Color correction dan juga color grading adalah dua perkara yang sangat berbeza. Okey, di mana kalau kita nak membetulkan sesuatu warna, kita nak betulkan exposure, nak betulkan skin tone, nak betulkan white balance, itu semua adalah color correction. Okey, dan bila kita nak warnakan ikut mood, ikut jalan cerita, ikut daya kreativiti kita lah kan, itu lebih kepada color grading. So misal kata macam contoh color correction ni, warna-warna yang biasanya kita lihat dekat dokumentari kan, dia tak memerlukan color grading yang heavy. Dia perlukan color-color yang neutral macam berita, contohnya berita. So itu adalah color yang dah dicorrected kan. Okay, and biasanya broadcast ataupun dokumentari ke apa, mereka tak memerlukan color yang mengikut mood yang sesuai, tengok keadaan, tapi biasanya tak memerlukan ke tahap itu. And kalau kita tengok drama, even movie, yes, itu dah lebih kepada color grading. Okay, macam contoh kita lihat cerita The Matrix, warna dia agak kehijauan. And kalau kita tengok cerita Mad Max, dia punya orange dan teal itu sangat-sangat vibrant. And Joker, color dia agak gloomy dan agak nampak vintage sikit dia punya look tu. So untuk memudahkan kita memahami, color correction adalah kita membetulkan image tu biar nampak standard. Okay, biar nampak standard dan nampak kemas. Dan kemudian baru kita pergi ke arah color grading, di mana kita nak menentukan look ataupun image video, filem kita ke ataupun sketsa kita. Jadi cerita panjang pun tak guna, nak tak nak kena beri contoh juga kan. Itu yang terbaik kan? Contoh juga adalah perkara yang terbaik. So tanpa buang masa, okay, and kepada semua orang, sebelum saya teruskan dengan contoh, kalau belum subscribe, silakan subscribe. And kalau boleh, silalah like. Pasal bukan apa, pasal saya pun kalau boleh nak juga channel ni maju kan. Orang kata macam like dapat apa kan, buat untung dia je. Siapa yang tak nak untung? Siapa yang nak buat kerja rugi? Takkanlah saya nak buat kerja semata-mata niat saya adalah nak rugi. So mesti saya nak untung kan. And saya pun tak minta duit orang, saya cuma minta like sahaja. So sekiranya tak keberatan, tekanlah butang like tu. So tanpa buang masa lagi, jom kita masuk ke DaVinci Resolve. And paling penting sekali, saya akan menggunakan DaVinci Resolve version percuma. Walaupun saya dah ada DaVinci Resolve yang berbayar, tetapi saya nak buktikan bahawa DaVinci Resolve yang percuma saja pun dah memadai dan dah boleh buat kualiti yang okay, not bad. Let's go. Okay, dan kita dah masuk ke dalam DaVinci Resolve sekarang ni. And so tanpa membuang masa, kita masuk ke color tab. Okay, and pertama sekali kita make sure kita punya color correction dahulu. Saya emphasizekan, kita utamakan color correction terlebih dahulu, barulah kita buat kepada color grading. Okay, so color correction yang pertama sekali, apa yang saya nak buat pada note yang ini, saya akan labelkan dia sebagai EXP, short form for exposure. Okay, so exposure benda yang sangat penting. Okay, dan untuk exposure kita sangat kena berpandukan scope kita ni. Okay, sama ada korang nak pakai parade ke ataupun korang nak pakai waveform ke, tak ada masalah. Okay, dua-dua okey. Cuma pada saya selesa menggunakan parade.
Okay, bergantung kepada keselesaan korang pula macam mana. Okay. So sekarang ni apa yang saya akan buat adalah saya akan make sure bahagian ini, bahagian yang paling cerah ni menghampiri sekitar dalam 87.5 ni dah okey dah. Okay. Dan bahagian yang paling gelap memandangkan gambar ni tak ada segelap mana sangat pun. So kita akan tengok pada image keseluruhan. Okay, so jom kita try exposekan dia. Okay, untuk exposure korang boleh pakai sama ada korang nak pakai kontras ke, nak pakai gain ni ke, terpulang kepada korang. Macam saya akan menggunakan curve. Saya selesa menggunakan curve. Dan kita tengok scope dan kita tengok dekat kita punya image. Okay, saya rasa ni dah macam memadai. Dan kita berada kepada node yang seterusnya. Okay, kita boleh add node di sini, add serial ataupun menggunakan option S ataupun alternate S. Alright, dan kita dah tambah node baru. So node yang ini saya labelkan dia sebagai white balance, WB for white balance. So white balance kita tengok apa benda yang putih di dalam frame ini, baju ni dengan bunga ni. Okay, so kita boleh menggunakan sini dekat bahagian primaries ni, nampak sebelah huruf A ni ada eyedropper. Kita boleh pakai yang itu untuk terus white balance cara macam ni, menggunakan DaVinci punya AI untuk dia baca warna putih ni. So sesudah white balance, saya biasanya saya tak suka nak mencampurkan beberapa kerja dalam satu node. So sesudah white balance, saya just tambah node baru. Okay, di sini baru saya nak adjust dia punya saturation dia. So ada beberapa cara untuk naikkan saturation. Okay, ada beberapa option. Yang pertama adalah color boost. Okay, di bawah ni, di hujung kiri ni ada satu option color boost. Okay, dia macam saturation. Okay, tengok image. Okay, dia macam saturation tapi dia berbeza sedikit. Okay, dan dia lebih kompleks berbanding saturation. Saturation dia lebih straightforward. Okay, saya tak pakai kedua-duanya dahulu, saya pakai itu kemudian. Saya pergi ke bahagian ini. Okay, nampak ni RGB mixer. Okay, di sini saya naikkan. Okay, tengok ini bahagian output merah, red output. Saya naikkan bahagian red output hanya warna merah sahaja. Okay, warna hijau dekat output hijau, naikkan penuh. Output biru, naikkan biru penuh. Okay, so color dia sangat vibrant. Okay, dan kita takkan pakai ini. Ini terlampau vibrant sangat ni. Ini terlampau vibrant, melainkan kalau ini yang korang nak. Okay, dan sesudah itu, ini saya labelkan sebagai RGB mixer. Dan kemudian saya tambah node baru. Yang ini baru saya bermain dengan saturation ataupun color boost. Okay, dan color boost, kalau tadi saya terangkan, kalau kita naikkan color boost, dia akan cuba menaikkan color-color yang kurang dahulu, baru dia naikkan color yang lebih cerah. So sekarang ni dia sama juga. Kalau kita turunkan color boost, dia akan turunkan yang paling cerah dahulu, barulah yang kurang color ni dia akan turunkan kemudian. So sekarang ni saya nak samaratakan dia punya vibrant dia. Untuk check dia punya balance saturation, pergi ke bahagian scope ni. Okay, parade ni tukar kepada vector scope. So nampak hijau dia melampau-lampau sangat ni. Okay, cara saya menilai senang je. Saya tengok box ni. Okay, dia ada box magenta, blue, cyan, green, yellow and red. So bila antara hijau dan kuning ni, dia dah melampaui kotak ni, bagi saya dah agak ekstrim. So kita kena kurangkan sedikit hijau kuning ni. So first saya akan pergi pada color boost. Saya akan try turunkan. Okay, tengok scope. Alright, saya tak nak yang ni terlampau rendah sangat. Okay, kita try main dengan saturation pula. Alright. Okay, walaupun kita perhatikan warna hijau, kita perhatikan juga skin tone. Itu penting oh. Okay, puaskan hati dengan skin tone dahulu.
Okay, dah settle itu. Okay, kemudian baru kita uruskan hijau ni dengan cara color whopper. Okay, di sini color whopper. So saya naikkan point dia kepada 8, dan saya pergi kepada warna hijau yang agak striking, macam contohnya di sini, dan saya kurangkan dia. Saya tadikkan dia ke arah tengah sarang laba-laba tu kan. Okay, so nampak kan, dia cuma kacau warna hijau sahaja, warna lain selamat. So saya rasa macam saya nak adjust sikit lagi, dan tarik dia ke arah kuning sikit. Okay, itu macam okay. Alright, okay, cukup kat situ. Oh, skin tu ni macam kacau sikit. Okay, cuba kita undo. Okay, apa yang saya nak buat, saya tambahkan sikit lagi point, 12 mungkin okay. Okay, itu patutnya nampak okey sikit. Dan saya try kurangkan lagi. Alright, and saya patah balik ke color boost dengan saturation. Mungkin saya naikkan saturation dulu. Okey, tengok dekat vector scope ni, yang ni pun saya make sure dia sekitar bahagian kotak ni saja. Saya tak lebih daripada kotak ni sangat. Mungkin adalah sikit lebih, tapi jangan melampau sangat. Okey, so ini dah ngam. So bagi saya ini adalah color correction yang dah memadai. Okey, saya rasa saya punya exposure okey, white balance okey, dan saturation ni pun bagi saya just nice. Dan sekarang barulah kita boleh pergi ke bahagian color grading. So ini saya letak di bahagian atas. Kita tambah note baru, color grading ya. So color grading ini saya buat cara simple Saya buat cara simple. And kita pergi kepada primaries. Okay, kita tukar kepada log. Okay, log wheels ni. Okay, so di sini saya akan mainkan shadow dia, saya nak warna teal, and then mid-tone dia saya nak tarik ke arah yellow sikit, and highlight dia saya try bawa dia ke arah yellow supaya nampak lebih warm. Okay. Okay, so ini saya namakan dia sebagai look 1. And mungkin saya selepas look 1 ni saya nak jaga skin tone dia sikit. Okay, macam yang kita perasan sekarang ni, selection dah kacau sekali dengan warna baju. Tak mengapa, kita boleh pergi pada bahagian window dan kita just pilih area yang kita nak sahaja. Dan kita boleh buat tracker. Kita boleh track selection kita ni dekat bahagian sini. Okay, nampak dekat sini ada window, dan bahagian window ni sebelah dia. Ini bahagian tracker. So di sini kita pilih satu selection. Contohnya di sini muka pengantin lelaki ni, dan kita try tekan sini, track forward, dan biarkan AI track muka dia. Okay, dan kemudian kita biarkan kita track pengantin perempuan pula. Okay, track. Okay, so ini saya buat cincin-cincin je ni. Alright, so kita dah track yang tu. Apa yang kita nak buat seterusnya adalah untuk kita jaga dia punya skin tone. Okay, so perhatikan skin tone di sini. Nampak ni, garisan ni adalah garisan skin tone. So kita betulkan sikit di situ.
Okay, lebih kurang macam tu. And saya tambah node baru. And sekarang ni kita tak nak kacau ini, so kita buat satu lagi layer node. Alright, di sini kita select yang node baru ni, kita buat alternate L ataupun option L. So kita ada layer node, and kita connectkan dia punya output biru ni ke sini. Okay, so bermakna segala input warna skin tone ni akan lalu ke sini, dan yang ini tak akan kacau yang ini, dia akan terus ke sini. Okay, so contohnya macam ni saya tarik offset ni ke warna biru, nampak skin tone tak kacau. Alright, pasal skin tone kita dah selamatkan dia dekat sini. So di sini saya adjust sikit, saya nak dia warna warm, and shadow dia saya tarik ke arah teal lagi sikit, and saya gelapkan sikit shadow dia. Alright, and mid tone saya gelapkan juga sikit lagi, highlight pun saya turunkan sikit. Okay, so anda katalah inilah end result yang kita nak. So, contohnya kalau kita dah berpuas hati macam ni, and itulah dia bezanya. And saya asingkan bahagian color correction di belah atas dan bahagian color grading berada di bawah. So terpulang kepada korang juga bagaimana korang nak susun semua ni. So bagi saya susun macam ni pun dah memadai untuk saya faham. Ini bahagian color correction dan ini adalah bahagian color grading. Okay, so itu adalah so korang pun dah tengok contoh yang saya dah buat tadi. And semoga apa yang saya kongsikan ni tidaklah membuang masa korang. Semoga memberi manfaat dan membantu korang dalam berkarya. Sebab saya tahu sekarang ni ramai orang dah mula membuka mata nak cuba bahagian menjadi YouTubers kan, nak menjadi content creator. So kita nak bersaing kadang-kadang macam payah sikit. So kita tak nak kita kena upkan kita punya game dengan cara yang at least image kita nampak berkualiti at least. Okay, so semoga membantu korang, and jangan lupa tunggu pada next video yang akan datang. Jumpa lagi. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. I love you.